apabila pengarah B.S. Rajan telah tertarik dengan persembahan tarian beliau di New World Cabaret Singapura, lalu membelawanya untuk muncul dalam babak tarian di dalam filem Pisau Beracun yang ketika itu sedang dalam proses pembikinan. Setelah itu, beliau sekali lagi ditawarkan untuk menari di dalam filem Cinta dan diikuti dengan filem Nilam. Aksi tariannya di dalam ketiga-tiga filem tersebut telah menarik perhatian pihak studio Malay Film Production untuk menawarkan beliau peranan hero di dalam filem Racun Dunia di samping seniwati Kasmah Buti dan seniwati Siput Sarawak, walaupun beliau tiada pengalaman berlakon. Percaturan pihak MFP ternyata berhasil. Filem Racun Dunia telah mencatatkan kutipan pecah panggung. Nama Osman Gumanti turut mula menjadi buah mulut peminat filem Melayu ketika itu. Tolonglah bang, jangan ceraikanlah. Tidak, aku sudah ambil keputusan untuk menceraikan kau. Ludah yang sudah kuludahkan, takkan ku jilat lagi. Berikutan kejayaan tersebut, MFP menggandingkan beliau sekali lagi bersama seniwati Kasmah Buti menerusi filem Dewi Murni. Ternyata filem tersebut turut berstatus pecah panggung, malah mencipta sejarah sebagai filem dengan kutipan tiket tertinggi mengatasi filem-filem keluaran MFP sebelumnya. Kalau menyanyi perlahan-lahan di bawah angin terdengar jauh, kalau hati tidak tertahan di dalam air, badan berpeluh. Gandingannya bersama seniwati Kasmah Buti untuk filem seterusnya iaitu Aloha tidak menjadi kenyataan kerana seniwati Kasmah Buti mengalami masalah kesihatan. Peranan itu kemudiannya diserahkan kepada bintang baru seniwati Mariam. Ternyata seniman Osman Gumanti tidak menumpang populariti seniwati Kasmah Buti kerana walaupun tampaknya filem Aloha mencatatkan kutipan pecah panggung. Seperti cendrawasih lagu kita merantau merata-rata, penuh perasaan cinta bersuka-sukaan sepanjang-panjangnya masa. Hasrat pihak MFP untuk menggandingkan seniwati Kasmah Buti dengan seniman Osman Gumanti sekali lagi di dalam filem Aladdin turut tidak dapat direalisasikan atas sebab-sebab tertentu. Filem-filem lain lakonannya di MFP ialah Bapa Saya dan Pulau Mutiara keluaran 1951, Jiwa Lara dan Tas Tangan Wanita keluaran 1952. Semua filem tersebut mencatatkan kutipan pecah panggung. Apa yang kau kata? Apa yang kau dengar? Mengapa ini? Mengapa berhenti main piano? Apa bapak bilang pacar agak tu mengacau? Aku tak ada bilang begitu. Siapa bilang begitu? Tengok pak, saya rasa pikirannya pak sudah berubah. Saya ingat dia mau pecahkan piano tu. Katanya itulah pendapatannya yang baru. Sudah. Tinggalkan Ahmad seorang diri di sini. Mengapa kau pula yang sibuk? Oleh kerana keahliannya dalam bidang tarian, selain menjadi pelakon, seniman Osman Gumanti turut dilantik menjadi guru dan pereka tari untuk babak tarian di dalam filem-filem lakonannya. Lara, aku juga rasa senang hidup kita mewah bahagia dan gemilang. Setelah filem Tas Tangan Wanita, seniman Osman Gumanti berhenti dari MFP dan menyertai syarikat filem Nusantara. Namun begitu, beliau hanya sempat berlakon dalam filem Dian dan Pacar Putih sahaja kerana studio tersebut terpaksa ditutup berikutan masalah ketiadaan pawagam untuk menayangkan filem syarikat tersebut. Tetapi ada pula yang lain yang dapat
di dalam hati. Aku pikir tidak ada obat buat itu. Penyakit berbahaya. Itu yang dikatakan penyakit cinta. Saya mesti mereka itu. Seniman Osman Gumanti kemudian beralih pula ke keris filem production. Namun, tiada lagi peranan hero buatnya di studio ini. Beliau hanya diserahkan watak pembantu ataupun kru. Filem lakonannya di keris filem ialah Insaf, Nafsu, Terang Bulan di Malaya, Tangisan Ibu dan Selamat Hari Raya. Beliau sempat diundang ke Indonesia untuk berlakon dan menari di dalam filem Pilihlah Aku, keluaran Geliga Film Production dan filem Senja Indah. Aku cinta kepadamu, hanya itu yang ku tahu. Bila kemasa Samping berlakon filem, beliau aktif menerima undangan menari di majlis-majlis keraian, persembahan amal dan pertunjukan kesenian di seluruh Malaya. Antara pasangan tariannya ialah Seniwati Kasma Putih, penari terkenal Rose Everwin, penari muda Maureen Teo, Seniwati Supina, Seniwati Tarmina, Seniwati Maria Manado dan Seniwati Norsia Ali, aktivis seni tari Mr. K.P. Bashkar, aktivis seni Willie Block Hansen, Seniwati Raden Rafi'ah, Seniwati Marsita, Seniwati Molly Risdale aka Mala Ratina dan ramai lagi. Kerana kecintaannya yang mendalam dalam bidang tarian, seniman Osman Gumanti telah membuka sebuah sekolah tarian di nombor 13 Cox Road, Singapura dan bertindak sebagai pengajar tarian tradisional bersama rakan kongsinya Rita Folling. Malah, bintang filem British terkenal Penny Morrell turut pernah belajar menari di kelas tariannya. Ayah Penny Morrell merupakan profesor di English Department Universiti Malaya, Singapura. Hujung dekad 40-an hingga akhir 50-an merupakan zaman gemilang seniman Osman Gumanti. Beliau telah digelarkan sebagai penari timur yang terhandal. Namun begitu, impiannya untuk mengadakan jelajah pertunjukan tarian tradisional di negara-negara barat tidak dapat direalisasikannya. Menjelang tahun 1960, keberadaan dan aktiviti seni seniman Osman Gumanti tiada lagi kedengaran atau menghiasi akhbar dan majalah. Menurut carian, didapati seniman Osman Gumanti yang datang ke Indonesia atas urusan kerja telah dihalang oleh pemerintahan Presiden Sukarno untuk kembali ke Malaya atas sebab-sebab tertentu. Sehubungan dengan itu, beliau kekal menetap di Indonesia dan mengembangkan minat dan bakat seni tariannya di sana. Beliau kemudian menjadi tenaga pengajar tarian di Badan Kebudayaan Indonesia. Pada bulan April 1970, seniman yang telah terlupakan itu datang ke Kuala Lumpur selaku guru tari yang mengiringi rombongan para penari dalam misi muhibah kebudayaan Kepolisian Indonesia Medan. Ketibaan semula beliau di Malaysia umpama menautkan kembali hubungan persahabatan yang telah terpisah buat sekian lamanya. Beliau sempat bertemu Seniwati Kasma Putih, seniman Eskadarisman, pengarah Jamil Sulong, Biduan R. Azmi, Biduan Hamzah Dolmat, Tan Sri P. Ramli dan Biduanita Saloma. Manakala sempat berbual melalui panggilan telefon bersama seniman S. Romai Noor dan seniman Haji Mahadi. Kedatangan seniman Osman Gumanti ke Kuala Lumpur ibarat sirih pulang ke gagang dan orang mengantuk disorongkan bantal. Beliau telah menerima tawaran untuk menjadi guru tarian di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia. Bakat dan pengalamannya telah diserahkan sepenuh jiwa selaku pengajar tarian untuk kumpulan penari tarian diraja. Beliau dan kumpulan tariannya sempat mengiringi Tunku Abdul Rahman dalam lawatan kerja Tunku ke Sabah pada bulan Oktober 1970. Selain itu, seniman Osman Gumanti juga merupakan penasihat seni tari Mak Yong kepada primadona Khatijah Awang dan kumpulannya. Seniman Osman Gumanti pernah berkahwin sewaktu di Singapura.
Namun, istana bahagianya runtuh di tengah jalan. Perkahwinan tersebut juga tidak dikurniakan anak. Beliau pernah menyatakan keinginan untuk berkahwin semula. Namun, masih belum berjumpa dengan pasangan yang sesuai dan setiap yang hidup pasti merasai mati. Pada jam 1.15 pagi 15 Disember 1973, seniman Osman Gumanti telah berpulang ke rahmatullah di Hospital Besar Kuala Lumpur. Jenazah beliau telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Petaling Jaya dengan dihadiri oleh rakan-rakan rapatnya seperti Seniwati Kasma Putih. Maka berakhirlah riwayat hidup hamba seni yang mengabdikan sepenuh hidupnya dalam lapangan seni tanpa rasa kesal dan jemu. Sememangnya Allahyarham seniman Osman Gumanti merupakan sosok yang telah terlupakan oleh para peminat filem Melayu. Namun begitu, jasa dan baktinya dalam memartabatkan seni tari tradisional yang berkembang subur hingga kini tidak dapat disangkal lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atasnya. Amin. Di sini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada isteri saya yang telah menderita tetapi taat setia walaupun apa juga tertimpa pada dirinya. Kalau semua kaum ibu mempunyai pendirian semacam ini, tentu dunia ini bebas dari perceraian yang dahsyat itu. Megah rasa hati kami kerana racun dunia dan ranjau hidup telah selamat kami lalui. Terima kasih.